Rupa macam tempat. Tak ada siapa di kalangan sahabat persoal benda ni. Maka perkara ini maklum. Itu yang disebut oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, tok guru kepada Al-Imam Syafi'i. Kalau perkataan itu mengatakan kufur, kufurlah Imam Malik. Kalau katakan perkataan itu membawa kepada kufur, tentu kufur para sahabat. Dan kalau kata itu kufur, sia-sia Quran turun dengan perkataan begitu. Ma'adallah, ta'alallah, uluwan kabira. Takkan Quran turun salah. Kalaulah dia kata maksudnya yang lain, kita katakan hatu burhanakum, bawa bukti, hak tu benda lain. Ya, kita terima banyak tu. Kemudian dia kata, kalau kata Quran kalau Allah Ta'ala tu istiwa atas arah, dia kata jadi menyerupai makhluk. Kita kata tidak ada di kalangan ulama salah yang mengatakan istiwanya Allah Ta'ala di atas arah sama macam makhluk. Tak ada. Pasal ayat asas yang dipegang, laisa kamitslihi syai'. Tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Lagi terbayang dalam kepala kita macam mana bentuk istiwa, macam mana bentuk bersemayam, itu makhluk. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Itu yang disebutkan dengan al-kaifu majhul, atau al-kaifu ghairu ma'lum. Macam mana Allah Ta'ala duduk ni? Takkan serupa kita takut. Bila kita tanya tu, Imam Malik jawab siap dah. Hak tu kita tak tahu. Tidak diketahui. Yang penting Allah Ta'ala kata ada, kita kata ada. Allah Ta'ala macam mana, yang tu kita tak tahu. Itu yang disebut oleh Imam Malik, cara yang faham begitu. Itulah kesimpulan yang disebut oleh para ulama salafus salih, termasuk Asy-Syafi'i tadi. Beriman dengan apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, kama wasafa bihi nafs, sebagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan sendiri tentang dirinya, dan sebagaimana yang disifatkan tentangnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis cerita, kita takkan ditanya lebih daripada tu. Tapi dia pun suka fikir, kalau kata Allah Ta'ala bertempat, satgi macam mana? Arah cipta dulu ke Allah cipta dulu? Satgi Allah kata cipta qalam dulu pula. Satgi mencerita arah tu atas ayat, ayat tu buat macam mana pula? Bila dia fikir macam tu, itu yang kita, itu perkataan ilmu kalam, tu punca ilmu kalam tu. Hatu yang Imam Syafi'i betul kerat awal lagi, jenis kita kena fikir apa? Bukan kerja kita. Allah Ta'ala habak tu tanda kita beriman. Itu orang mukmin. Kalau dia fikir lagi, dia konsep dia macam mana, dan mula nak persoal. Bila persoal tu tanda tak beriman. Jadi kita patahkan balik kat ustaz kata kafir tu, dia tu tak beriman. Ni abang kata ustaz Abdul Rashid duduk sini kata. Tapi dia berbengkel jangan main. Silap-silap tak saya hilang kata. Baik. Wallahu alam. Ambil jawapan yang ketiga dulu. Ada hadis yang mengatakan kambing kubur tidak lebih dari sejengkal. Ya, yang tu. Cuma Syafi'i yang kata tadi, yang paling afdal ratakan terus. Itu kata Syafi'i paling afdal. Tapi ulama lain kata kalau bila macam mana nak kambing bagi rata kan, benda baru lagi. Jadi takat jengkal. Yang daripada buat dengan bena batu nisan sama tinggi yang budak. Tengok sahabat tu masa raya kat kepala batas. Punya tinggi, tu bukan macam mazhab Syafi'i tu. Baik, yang kedua tadi tentang menziarahi kubur. Wanita tidak dilarang menziarahi kubur berdasarkan kepada itlaq, berdasarkan kepada pelepasan yang Nabi SAW sebut dalam hadis, dulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilah ia, sesungguhnya ia melembutkan hati. Atau dalam riwayat lain, sehingga ia mengingatkan kamu tentang akhirat. Hadis itu mutlak, hadis itu bebas. Maknanya lelaki dan perempuan dulu asalnya larang ziarah kubur, kemudian Nabi benarkan ziarah kubur. Tetapi bagaimanapun untuk perempuan dikaitkan pula, diikat dengan satu peruntukan lagi dalam hari yang lain. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang banyak menziarahi kubur. Antaranya Al-Azim Abadi dan sebagainya menyebut perkataan dalam hadis laknat kepada wanita ziarah kubur ini ialah yang wanita yang banyak menziarahi kubur. Tapi banyak ni maknanya saat-saat macam cerita bawang putih, bawang merah, ada ulang kat kelaga mak yang terjun tu lah. Saat-saat bintang tu, saat-saat bintang tu. Disebutkan sebagian ulama yang mensyarahkan hadis, bagi seorang wanita dia ada tanggungjawab, barangkali dia seorang isteri, terabai tanggungjawabnya di rumah. Kalau dia dengan perjalanan itu dia seorang diri dan sebagainya, terdedah dengan maksiat dan sebagainya, itu ada hikmah yang besar. Tapi yang penting, wanita boleh menziarahi kubur secara asalnya dengan kelepasan daripada Nabi, dan juga dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak ziarah kubur. Maka aku nak kata apa?
Lalu Nabi SAW ajarkan Aisyah bagi salam kepada ahli kubur. Ketika mana Aisyah nak ziarah kubur, tanda ziarah kubur boleh. Yang larang zawarat, yang kerap berulang-ulang pergi ziarah kubur, yang tu dilarang. Baik, demikian juga dengan mengiringi jenazah. Tidak ada satu nas yang boleh mengoverrulkan, boleh membataskan nas yang umum tentang fadilat dan pahala mengiringi jenazah ke kubur. Dengan itu wanita juga boleh mengiringi jenazah ke kubur, tetapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada faktor-faktor yang lain. Antaranya ialah dengan menjaga auratnya, dengan menjaga emosinya, dengan tidak tu, dan juga ada batasan dia untuk orang yang kena tarabus, yang kena duduk tahan di rumah, dia tak boleh keluar. Bila mati, kan untuk orang-orang wanita yang kematian suaminya, hendaklah dia menahan dirinya di rumah 4 bulan 10 hari. Jenis itu dia tak perlu mengiringi jenazah suaminya. Dan bila mengiringi jenazah dia tidak boleh, kena jaga adab, dia tidak boleh ikhtilaf, dia tak boleh campur aduk dengan lelaki. Cukup sekadar mengiringi dan cakap tu. Itu je keadaannya tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini ialah tidak boleh keluar daripada rumah, bukan dalam bangunan tu. Dalam bangunan tu tuan-tuan sakit mental terus. Perempuan tak keluar rumah 4 bulan tu, kalau dia tak keluar langsung, lama rumah pun tak keluar, pertama kain baju tak ada siapa sidai, apa semua tu memang dia sakit mental. Jangan buat tekanan tu dalam rumah. Macam jadi hak yang tahan pejuang pro demokrasi di rumah, pasal dia kawan-kawan tak bawa, duduk seorang-seorang, tak berjuang dah ada. Maksudnya dia boleh keluar takat laman rumah dia untuk dia urusan sedaya kain dan sebagainya, tetapi urusan hariannya dia ditanggung oleh orang yang berada bersama dengannya. Keluarga dia, kalau tak ada siapa keluarga dia sebatang kara, itu tanggungjawab waliul amri sebenarnya. Itu tanggungjawab. Kalau nak ujian nafkah dia sebenarnya, dia sudah asal hukumnya, nafkah dia, hidup dia, sepanjang tempoh dia itu ditanggung oleh waliul amri. Cumanya dalam realiti hidup kita, dalam keadaan tanggungjawab itu terabai, maka menjadi satu keadaan kaedah yang kita katakan wallahu a'lam. Anda katakan ini darurat, dalam keadaan yang mungkin darurat untuk, umpamanya kalau dia sebatang kara, tak ada siapa yang bagi dia makan dan sebagainya, ada masalah yang lebih besar, maka dia keluar pada kadarnya, pakai hukum akta darurat, keluar pada waktunya dan balik. Bukan untuk dia pergi bersantai, bukan keluar pergi makan kenduri, bukan keluar orang panggil adik balik, tak ada. Sekadar pada hadnya. Kadang-kadang dalam urusan harta terpaksa pergi untuk tanda tangan dia. Kalau boleh tanda tangan tu bawa mai chop setiap ada orang pejabat penghulu boleh mai ke rumah dia dengan ada disiplin ziarah dan sebagainya, boleh buat situ tanpa dia keluar rumah, itu lebih baik. Tapi kalau birokrasi payah, dia kena pergi sendiri kat pejabat tanah, pergi sendiri, maka dia kena pergi pada qadar dan had untuk urusan itu. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.